Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dengan tajuk tayamum, iaitu tajuk ibadat tahun 5. Kita akan sambung tajuk tayamum untuk siri yang kedua, sambungan bagi siri yang pertama. Kita tengok kepada standard kandungan sama dengan standard kandungan siri yang pertama, iaitu 4.1 merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab. Okey, kita tengok standard pembelajaran. Sambungan untuk siri yang pertama, 4.14 menghuraikan syarat-syarat tayamum. 4.15 mengaplikasikan cara-cara tayamum. 4.16 memperincikan perkara yang membatalkan tayamum, serta 4.17 merumus kepentingan tayamum. Okey, syarat-syarat tayamum: telah mencari air selepas masuk waktu solat, masuk waktu solat, menggunakan debu tanah yang suci, serta menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, mestilah berusaha mencari air. Jika tiada air, barulah dibolehkan untuk tayamum, dan mestilah telah masuk waktu solat. Debu tanah adalah yang suci, yang kita pastikan debu tanah itu suci, serta kita kena hilangkan dahulu najis-najis yang ada pada badan yang boleh menghalang daripada kita berwudu ataupun bertayamum. Okey, kita tengok kepada perkara yang membatalkan tayamum. Pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wudu. Contohnya, keluar sesuatu benda sama ada daripada kubur atau dubur, bersentuh kulit lelaki, perempuan dengan yang bukan mahram tanpa berlapik, hilang akal, gila, pitam, ataupun menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Ini perkara yang membatalkan wudu. Jadi, dengan terbatalnya wudu, maka tayamum pun sama. Jika melakukan perkara yang membatalkan wudu, tayamum pun terbatal. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Contohnya, nak solat zuhur, dah siap tayamum, baru nak solat, tiba-tiba ada air, maka tayamum tak terbatal. Jadi perlu berwudu untuk solat zuhur tadi. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Maksudnya dah sembuh, maksudnya tak memerlukan kepada tayamum lagi. Jadi luka dah sembuh, dah boleh gunakan air, maka tayamum dah terbatal. Yang keempat, telah luput waktu solat. Ambil tayamum pada waktu zuhur, siap solat zuhur. Bila masuk waktu asar, tak boleh solat, kena tayamum sekali lagi, kerana tayamum hanya untuk satu waktu solat sahaja. Setiap kali masuk waktu mesti bertayamum. Okey, kalau wuduk, kita boleh simpan wuduk tu untuk solat yang seterusnya, tapi tayamum, satu kali tayamum hanya untuk satu kali solat. Okey, yang kelima sama juga dengan perkara yang membatalkan wuduk, iaitu murtad. Bila dah terkeluar daripada Islam, maka automatik terbatallah segala amal ibadat. Okey, kita tengok tata cara bertayamum. Okey, macam mana cara bertayamum dengan betul. Okey, tayamum ni bukan susah sebenarnya. Senang sahaja. Okey, kita tengok yang pertama. Tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Okey, ini debu tanah. Pastikan debu tanah yang suci. Tekap kedua-dua tapak tangan. Lepas tu yang kedua, kita nipiskan debu pada kedua-dua tangan dengan menepuk sedikit bahagian sini. Tepuk supaya debu tu lebih nipis. Bukan terlalu tebal. Bila kita tekap, dia akan nipis. Okay. Yang ketiga,
Bila dah kita ada debu pada tapak tangan, kita sapu debu yang suci tadi ke muka sambil berniat. Okey, dah siap anggota yang pertama, menyapu muka. Okey, kita ulang lagi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Maksudnya kita ulang yang nombor 1 dan nombor 2 tadi balik untuk teruskan yang ke-5, iaitu menyapu debu yang suci pada tapak tangan kiri. Kita debu tanah yang ada pada tapak tangan kiri tadi, kita sapu kepada bahagian bawah tapak tangan kanan sehingga ke siku. Jadi tangan kiri menyapu tangan kanan sebab kita mula dengan kanan. Jadi tangan kiri yang ada debu tu kita sapu kepada bahagian tangan kanan. Okey, lepas tu tangan kanan pula ulangi menyapu debu yang suci tadi pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Mula-mula tapak tangan kiri ni sapukan debu tapak tangan kiri ni kepada tangan kanan hingga ke siku. Lepas tu tangan kanan pula yang ada debu tanah yang bersih tadi yang suci, sapu pula kepada tangan kiri hingga ke siku. Jadi kita mulakan dengan tangan kanan. Jadi tangan kiri yang tolong sapu tangan kanan. Jadi lepas tu tangan kanan pula tolong sapu tangan kiri. Senang saja daripada muka dengan dua tangan hingga ke siku. Pastikan debu tanah yang bersih. Senang saja, 2 saja anggota tayamum. Okey, kepentingan tayamum. Yang pertama, memudahkan umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Jadi, nak menunjukkan bahawa Islam itu mudah. Jika tiada air untuk berwuduk, bolehlah bertayamum ataupun untuk mandi wajib. Tak ada air untuk berwuduk ataupun mandi wajib, boleh bertayamum. Ataupun sakit yang tak boleh terkena air, ataupun cuaca yang terlalu sejuk yang tak boleh terkena air, jadi boleh bertayamum, memudahkan umat Islam. Yang kedua, untuk memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadat dengan sengaja. Jangan disebabkan tiada air, kita malas solat, kita tak nak melakukan ibadat. Jangan jadikan alasan air tiada. Jadi kalau tiada air, kita kena juga solat, iaitu kita perlu bertayamum. Yang ketiga, untuk menghilangkan kepayahan dan kesusahan. Bila kita nak berwuduk tiada air, kalau ada pun air tu mungkin ada jauh ataupun berada di tempat musuh. Jadi untuk hilangkan kepayahan, kita boleh bertayamum. Islam itu mudah. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Jadi kita tak boleh berwuduk pun kita kena bertayamum. Kena dalam keadaan suci untuk menunaikan ibadat. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Walaupun tiada air, tapi kita perlu bersuci, iaitu melalui tayamum. Okey, itu sahaja untuk tajuk tayamum siri 1 dan siri 2. Maka murid-murid bolehlah cuba praktikkan cara bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang suci, sebagai persediaan jika tiada air. Terima kasih. Itu sahaja untuk kali ini.